أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت سهلا. اللهم يسر لنا أمورنا ولا تعسر علينا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. Tuan-tuan muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Marilah sama-sama kita pada pagi ini mengucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada pagi ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih sambung nyawa kita. Allah Subhanahu wa ta'ala masih sambung umur kita. Lebih-lebih lagi kita dengar sebahagian daripada manusia tidur malam, kira tidur terus, tak bangun dah. Sebab itu kita diajar oleh Nabi SAW bangun daripada tidur, baca doa alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mana kami mati. Disifatkan oleh ulama tidur itu adalah saudara kematian. Kita bersyukur kepada Allah. Allah hidupkan lagi kita, dan kepada Allah lah kita akan dikembalikan. InsyaAllah kita akan sambung sedikit pada pagi ini sambungan kitab adab-adab di media sosial. Cumanya sedikit ana teringat nak berkongsi dengan tuan-tuan berkait dengan menuntut ilmu. Teringat tadi imam kita baca doa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiba, ataupun wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ini doa ni sangat penting. 3 perkara kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kami bermohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Kita nak pastikan dalam hidup kita, kita menuntut ilmu, kita dapat ilmu yang bermanfaat kepada hidup kita dunia dan akhirat. Wa rizqan tayyiba, dan rezeki yang baik. Setengah tu tambah wa rizqan halalan tayyiba, dan rezeki yang halal lagi baik. Ini juga kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya Allah sentiasa berikan kepada kita rezeki yang halal lagi baik. Dan yang ketiga, doa kita kepada Allah wa amalan mutaqabbala,
dan amalan yang diterima oleh Allah. Sebab kita duk beramal selama ni tuan-tuan, kita tak jamin Allah Ta'ala terima ataupun tidak amalan kita. Sebab tu dalam doa lain, Allahumma rabbana taqabbal minna salatana tammah waghfir lana dhunubana ammah. Ya Allah, terimalah segala solat kami ya Allah. Penat lelah kita semayang, susah payah kita semayang, kita bimbang-bimbang, Allah Subhanahu wa ta'ala tak terima sembahyang kita. Na'udzubillahi min zalik. Dan satu lagi kaitan dengan doa ni, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Sebagai contoh, orang belajar ilmu sihir, dia belajar ilmu sihir, ilmu nak tundukkan orang. Kalau orang perempuan, ilmu nak tundukkan suami, dia guna bantuan jin dan sebagainya lah. Na'udzubillahi min zalik. Kita berlindung dengan Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, daripada hati yang tidak khusyuk, tidak pernah khusyuk. Khususnya ketika semayang lah tuan-tuan. Betapa mencabarnya nak khusyuk dalam semayang, tapi kena usaha jugalah. Sebab itu Nabi SAW mengajar kita supaya tengok tempat sujud. Kalau tengok selain daripada tempat sujud tu, risau takut tak khusyuk, kita kena usaha juga. Daripada 100%, kalau tak dapat 100%, 90%. Kalau tak dapat 90, 80. Kalau tak dapat 80, 70, 60, 50. Takut-takut daripada 100% tu tak ada langsung. Daripada mula angkat takbir sampai bagi salam, tak khusyuk langsung. Allahu Akbar. Na'udzubillahi min zalik. Dan satu lagi, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba'. Daripada nafsu yang tidak pernah puas. Allahu Akbar. Duit banyak pun tak puas. Kereta banyak pun tak puas. Rumah banyak pun tak puas. Na'udzubillahi min zalik. Ini di antara doa kita berkait dengan menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak tak boleh nak baca panjang tuan-tuan, pasal nak bersiap untuk berarak tuan-tuan. Jadi gaya pagi ni ramailah gaya pengantin. Orang perempuan tak berapa selesa. Baju Melayu bersamping. Pakai baju Melayu bersamping. Biasa orang tanya, macam bawa akad nikah. Itu cabaran orang lelaki tuan-tuan. Pada masa yang sama, ada juga yang menjadikannya medium utama untuk menyebarkan keburukan dan fitnah. Ini sambungan perbincangan kita yang lepas. Ada ramai di luar sana tuan-tuan dalam media sosial ataupun medsos, menjadikan medium Facebook, Twitter dan sebagainya untuk menyebarkan keburukan dan fitnah. Dia menjadi wakil-wakil syaitan iblis tuan-tuan. Sebab tu kita berada di akhir zaman. Ana nak ingatkan diri ana yang bercakap tuan-tuan, kita berada di akhir zaman yang penuh dengan ujian, cabaran dan fitnah. Banyak berita-berita yang kita terima, berita-berita palsu
Dalam iklan dalam TV biasa keluar, dalam radio, jangan sebarkan berita palsu, berita fitnah yang boleh menghancurkan negara. Sebab itu satu peringatan yang penting tuan-tuan, kita terima berita jangan mudah percaya. Kebanyakan kita tuan-tuan terima berita telan terus. Trend sekarang ni ramai ustaz-ustaz yang kena fitnah, ustaz yang terlibat dengan skandal, ustaz yang gini-gini banyak. Kalau anda tak nak sebut nama lah, tuan-tuan tahulah. Bersilih ganti ustaz-ustaz yang terkenal, pendakwah-pendakwah yang terkenal. Satu persoalan nak tanya kita sama-sama, betul ke berita tu? Betul ke tuduhan tu tuan-tuan? Itu yang kita bimbang. Takut-takut tak betul. Kebanyakan kita terima ustaz ataupun dakwah, imam muda, da'i dan sebagainya terlibat dengan sekian-sekian jenayah. Kita baca tu terus, memanglah ustaz ni, terus terima, telan terus. Kalau kita tengok gaya dalam Facebook dan sebagainya, komen-komen tu gitu, tak boleh pakai lah apalah. Allahu Akbar. Kita bimbang-bimbangnya ada usaha yang sangat halus untuk merosakkan tokoh-tokoh agama. Dan di kalangan kita ni memang lama dah terkenal PhD, kita panggil PhD. Banyak ni kalangan kita ni yang ada PhD. Penyakit hasad dengki, PhD. Kalau kira dia belajar sampai ijazah je, master dia tak buat, dia terus ada PhD. Penyakit hasad dengki. Ini semua kerja syaitan iblis tuan-tuan. Bila tengok seseorang tu terkenal, popular, nama dia disanjung, dia berkuliah, berceramah merata-rata, orang ramai sebut nama dia, mula. Sebab tu kadang-kadang anak nak sebut popular, terkenal ni kadang-kadang menjadi racun. Bila ramai orang kenal, ramailah orang yang dengki, tuan-tuan. Sebab tu kadang-kadang hidup kita ni lebih baik orang tak kenal daripada orang kenal. Orang kenal dengki je, tak suka, tak seronok. Sebab tu peringatan yang sangat penting pada kita di akhir zaman ini tuan-tuan. Banyak-banyak berita yang tersebar, banyak juga yang terlibat dengan fitnah. Lebih-lebih lagi tak lama lagi nak mengundi ni tuan-tuan. Lagilah. Allahu Akbar. Berhati-hatilah tuan-tuan. Islam mengajar kita tabayyun. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang beriman, kalau sekiranya datang kepada kamu orang-orang fasik yang membawa berita, fatabayyanu, hendaklah kamu cek. Orang yang entah daripada mana, entah daripada berita daripada mana, daripada sumber mana tak tahu. Fatabayyanu. Dalam perkataan yang lain, fatathabbatu. Kena cek, kena selidik supaya kita tidak terjebak dengan berita-berita palsu, berita-berita fitnah. Cerita macam ni tuan-tuan bukan baru. Kisah-kisah macam ni berlaku zaman Rasulullah lagi. Hadisul ifk. Bila mana kisah Sayyidatina Aisyah yang berkait dengan Safwan, seorang sahabat Nabi Safwan. Sayyidatina Aisyah tersesat di tengah padang pasir dalam satu peperangan sebab dia tercicir barang kemas.
Lalu Safwan, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, tengok Aisyah ni, lalu dia bawa balik Aisyah ni, dia tarik unta. Aisyah duduk atas unta. Ringkas cerita tuan-tuan, hadisul ifk, kisah ujian buat Aisyah, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tersebar di Mekah ketika itu tuan-tuan, tersebar dalam masyarakat ketika itu. Aisyah berzina dengan Safwan. Sayyidatina Aisyah, isteri Rasulullah, dituduh berzina dengan Safwan, isteri Nabi itu. Banyaklah yang telan-telan berita ni tuan-tuan, yang telan-telan berita ni, tak cek dah. Allahu Akbar. Lalu Allah Ta'ala turunkan satu ayat yang membersihkan maruah Sayyidatina Aisyah. Satu ayat dalam surah An-Nur, tak silap. Allah tidak turunkan seorang suami yang baik, kan? Melainkan isteri juga dia adalah yang baik. Isteri yang baik untuk lelaki, untuk suami yang baik. Suami yang baik untuk isteri yang baik. Gitulah lebih kurang dalam ayat Quran sebut. Dan banyak lagi lah cerita-cerita lain tuan-tuan. Fitnah. Memandangkan ia jalan terbaik kerana tidak dibatasi masa dan jarak tertentu. Senang saja tuan-tuan, tulis apa sahaja dalam Facebook. Aku nak fitnah siapa hari ni, tulislah dalam Facebook. Sebab itu dalam Facebook tak semua benda kita boleh tulis. Ada setengah isteri, dia bergaduh dengan suami, dia tulis dalam Facebook. Ini banyak kes juga. Lepas tu yang komen-komen tu laki-laki berlaku. Na'udzubillahi min zalik. Orang perempuan berhati-hatilah. Pasal orang perempuan ni dia emosi dia lebih, kan? Emosi dia lebih, jadi dia tak boleh nak kawal. Banyak yang nak tengok tuan-tuan, orang perempuan macam ni, bila berlaku krisis dalam rumah tangga, dia terus menulis dalam Facebook. Kalau setengah orang perempuan itu isteri kepada selebriti, wartawan datang serang dia. Cerita apa kes benar gini, habis dia cerita. Baru bercerai dengan suami gini-gini, dia cerita habis keburukan suami dan sebagainya. Ini fitnah akhir zaman. Betul ada seorang ulama ingatkan kita, kalau bercerai, orang tanya kita, suami ataupun isteri, kenapa bercerai? Tak ada jodoh. Itu je jawapan. Jodoh tak panjang. Ni bila tanya kenapa bercerai, pom habis kita cerita keburukan suami, habis kita cerita keburukan isteri, seolah-olah berpuluh tahun kita hidup dengan dia, dia tak pernah buat baik dengan kita. Sebab tu Islam mengingatkan kita dalam satu ayat, wala tansawul fadla bainakum, jangan kamu lupa kelebihan di antara kamu. 10 tahun kita berkahwin, takkanlah pasangan kita tak pernah buat baik. Takkanlah isteri kita tak pernah buat baik. 10 tahun kita berkahwin, bercerai, takkanlah suami kita tak pernah buat baik. Tapi yang berlakunya di akhir zaman ini, bila bercerai, wartawan datang, pelbagai surat khabar datang, semuanya kita ceritakan keburukan. Allahu Akbar. Tak adil, sangat-sangat tak adil. Na'udzubillahi min zalik. Betul, ulama ingatkan kita, jawab simple je, tak ada jodoh. Ataupun lagi senang, saya tak nak bercakap. Apa wartawan pun datang, kita buat macam Maryam. Teringat cerita Maryam. Maryam kan masyarakat menuduh dia berzina
sedangkan dia tak pernah berkahwin. Maryam tidak pernah berkahwin, tidak pernah disentuh oleh lelaki. Tiba-tiba Allah Ta'ala uji Sayyidatina Maryam dengan ujian yang sangat berat. Allah bagi dia mengandung. Masyarakat menuduh dia ketika itu Maryam wanita zina. Itu yang timbul kisah puasa bercakap tu. Puasa bercakap. Hari ni aku nak puasa bercakap, aku tak nak bercakap. Orang nak tuduh apa, orang nak kata apa, lantaklah dia nak tuduh apa, aku senyap. Itu lebih baik tuan-tuan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira aw liyasmut aw kama qala. Siapa-siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia bercakap benda yang baik ataupun dia senyap. Ada satu hadis pendek. Man somata najah. Siapa-siapa yang senyap, dia berjaya. Zaman fitnah ni, ustaz-ustaz, seorang pendakwah, ulama-ulama dihina, difitnah macam-macam, kita senyap. Pasal kita tak tahu. Engkau tahu tak cerita ni sekian. Wallahu a'lam. Aku tak nak bercakap. Itu lagi selamat tuan-tuan. Itulah lagi selamat. Sudah tentu perkara ini menjurus kepada keruntuhan yang berjaya memesongkan ramai manusia daripada agama mereka sendiri. Bahkan lebih dibimbangkan adalah keruntuhan akhlak manusia secara keseluruhannya. Kerisauan ini timbul kerana penyalahgunaan teknologi ini mampu membuka jalan kepada kerasnya hati. Hati jadi keras bila kita terjun dalam dunia fitnah teknologi yang canggih ni. Allahu Akbar. Dan lalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sedikit sebanyak mengajar manusia mengungkapkan ucapan-ucapan yang buruk, batil, mengumpat, adu domba dan sebagainya. Peringatan kita bersama tuan-tuan. Betapa banyaknya perkataan-perkataan yang buruk, kesat tersebar di media sosial. Kan? Antara yang famous sekarang ini tuan-tuan, lebay. Lebay. Perkataan lebay digambarkan dengan maksud yang buruk. Lebay. Akhir zaman tuan-tuan, pakai jubah, pakai serban dipandang hina. Ini yang berlaku tuan-tuan. Bila kata pakai jubah, pakai serban, yang datang masjid ni tak boleh pakai ni. Otak sempit, golongan ekstrim, golongan pelampau. Golongan suci, kalau dulu tersebar dulu golongan suci. Ni golongan suci ni, dia peli. Ni geng-geng nak masuk syurga ni. Lepas tu dia buat ayat pula tuan-tuan. Dulu lama dah. Jangan duk ingat pergi masjid, engkau semayang. Jangan duk ingat jamin masuk syurga. Yang sentiasa pergi masjid, yang setiap hari berulang-alik pergi masjid, tak jamin masuk syurga. Oh, sedap cakap tuan-tuan. Kita balas balik. Yang setiap hari datang masjid tak jamin masuk syurga. Yang tak datang masjid macam mana? Yang tak datang masjid lagi tak jamin masuk syurga. Betul dah engkau cakap tu. Yang tutup aurat, yang semayang tak tinggal, yang datang masjid, tak jamin masuk syurga. Yang tak tutup aurat macam mana? Lagi-lagi tak jamin masuk syurga. Dia kata ni geng-geng bersih ni, puak-puak bersih ni.
Anda tak ingat Nabi apa? Innahum unasun yatatahharun. Nabi Lut, tak silap. Puak-puak Nabi Lut yang terlibat dengan homoseksual, yang suka sama lelaki, suka sama perempuan ni, dia peli puak-puak yang beriman pada Allah, yang tak suka hubungan songsang ni. Dia peli apa? Innahum unasun yatatahharun. Ni puak-puak bersih ni, yang taat perintah Allah, yang berpegang pada agama ni puak-puak bersih ni. Kita geng-geng kotor. La haula wala quwata illa billah. Ini tuan-tuan. Inilah realiti akhir zaman, tuan-tuan. Macam-macam tohmahan, macam-macam fitnah, macam-macam perkataan-perkataan yang buruk, kan? Kalau orang perempuan, dia ada perkataan special, membawang. Membawang, tuan-tuan. Tak tahulah apa benda dalam membawang tu. Okey, sikit lagi. Tajuk yang baru, jangan jadi hamba teknologi. Kita kena ingat, kita dihantar ke dunia, kita dilahirkan ke dunia untuk menjadi hamba Allah. Bukan hamba teknologi, bukan hamba kepada handset, bukan hamba kepada kereta, bukan hamba kepada rumah, bukan hamba kepada harta. Kita adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak disangka lagi kemudahan ini banyak menyibukkan manusia dengan sesuatu yang tiada manfaat, sedangkan ia seharusnya digunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukannya melalaikan kita daripada mengerjakan solat, menghadiri masjid, membaca Al-Quran, menuntut ilmu yang bermanfaat dan seumpama dengannya. Ini peringatan kita, tuan-tuan. Mudah-mudahan ia juga tidak menjadi tembok penghalang dalam bersilaturrahim antara manusia di sekeliling kita. Tengah khusyuk-khusyuk baca WhatsApp, baca Facebook, orang sebelah tu jangan lupa bagi salam. Assalamualaikum. Ni baca, duk tengok handset tu, tak ingat dah orang sebelah ni. Punyalah kita fokus handset tu, sampai kita tak bertegur dah. Na'udzubillahi min zalik. Itu yang pernah viral sebelum ni. Dia dalam Facebook, dia ada page dalam Facebook, follower dia puluh-puluh ribu, ratus ribu follower dia. Tapi dia lepak di kedai mamak, kat meja tu dia seorang je. Kawan dia di alam maya ratus ribu, kawan dia di alam real tak ada. Itulah yang banyak berlaku. Dia duduk di kedai mamak, dia seorang atas meja tu. Sebelah kanan tak ada, kiri tak ada, depan tak ada. Dia seorang je dengan handset. Alam yang real dia tak ada kawan. Tapi alam maya ratus ribu kawan dia. Pelik, tuan-tuan, akhir zaman ni, tuan-tuan. Allahu Akbar. Sedar atau tidak, kita harus akui bahawa penyalahgunaan teknologi ini secara langsung turut mengganggu konsentrasi kita daripada melakukan amalan-amalan sunat seperti zikir, qiyamul lail serta selainnya. Ini cabaran kita. Masalah ujian media sosial, tuan-tuan, kita hilang fokus untuk buat amalan-amalan sunat, untuk berqiyamul lail dan sebagainya. Bahkan tidak mustahil ia juga antara faktor penyebab kepada kerosakan dunia, sehingga ada yang mengabaikan kerja-kerja dan kewajipan-kewajipannya, atau melewat-lewatkannya daripada waktu kerjanya, atau melalaikannya daripada pengajiannya. Inilah realiti masalah yang berlaku di akhir zaman, bila mana kita hanyut dalam alam media sosial ataupun teknologi yang canggih ni sendiri, tuan-tuan. Juga tidak terkecuali ia mungkin menyibukkan seseorang walaupun pada waktu makannya. Buktinya boleh dilihat pada insan sekeliling kita,
Ramai yang ketika makannya menghadap gadget yang tidak lekang daripada tangan kerana terlalu gairah bermedia sosial, sehingga kan tidak merasai lagi kelazatan makanan di hadapannya. Ini satu lagi tuan-tuan, sibuk dengan gadget, sibuk dengan media sosial, sampai makan pun tak lalu. Makan pun tak lalu. Kan sekarang ni kita tengok tuan-tuan tengah makan, tangan kanan makan nasi, tangan kiri pegang handset. Tangan kanan makan nasi, tangan kiri pegang handset. Allahu Akbar. Cabaran kita tuan-tuan, cabaran kita. Kadang-kadang bukan sengaja pun, kadang-kadang tuan-tuan pasal urusan banyak sangat, macam-macam urusan, semuanya dengan handset berlaku. Cuma yang kita berpada-pada lah tuan-tuan, bersederhana tuan-tuan, sampai menjejaskan makanan kita dan sebagainya. Jadi anda rasa kita berhenti setakat tu dulu tuan-tuan. Tuan-tuan nak bersiap untuk program kita pada pagi ini. Mudah-mudahan sedikit sebanyak kita bincang pada pagi ini memberikan peringatan kita bersama, manfaat kita bersama, peringatan yang sentiasa kita kena sebut-sebut, saling ingat mengingati, supaya kita tidak lalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah tuan-tuan, sekadar itu segala yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala yang lemah, segala yang kurang itu datang daripada kesilapan diri sendiri. Hakikatnya semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.